Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin 1.30 19 Jun bersama saya Hawa Rizwana Rizwan. Tajuk utama tengah hari ini. Naib Presiden PKR bawa usul pecat Haziq dalam mesyuarat Biro Politik petang ini. Pasukan Penyiasat Antarabangsa umum tuduhan ke atas suspek MH17 hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Naib Presiden PKR Zuraida Kamaruddin akan mencadangkan kepada kepimpinan parti untuk memecat Ketua Pemuda PKR bahagian Santubong Muhammad Haziq Abdul Aziz yang terlibat dalam kontroversi video seks tular membabitkannya dan individu mirip seorang menteri. Menurut Zuraida, beliau akan membawa usul itu dalam mesyuarat Biro Politik Parti yang dijadualkan petang ini. Tindakan Parti Keadilan itu sendiri saya rasa kurang wise, tidak ada kebijaksanaannya apabila pelaku yang telah mengaku tentang kesalahan dia yang telah dilakukan in the open, dah membuat satu sidang media dan sebagainya, mengaku tentang kesalahan dia, sudah tentu kelakuan luar tabi'i itu adalah satu crime dalam negara kita. Jadi sepatutnya tindakan pecat harus diberikan kepada anggota ini kerana ia memalukan parti, mencemarkan parti dan juga mencemarkan kepimpinan parti. Bercakap pada sidang media di Putrajaya pagi tadi, beliau turut menyelar tindakan kepimpinan parti yang membuat keputusan kurang bijak dengan tidak mengambil tindakan tegas mengenai kes itu yang ternyata telah mencemar nama baik parti. Mengulas mengenai desakan pelbagai pihak untuk Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali untuk meletak jawatan, beliau menegaskan tindakan membuat desakan itu adalah satu cadangan konyol dan menggesa pemimpin untuk mengeluarkan kenyataan yang lebih waras. Sementara itu, PKR tidak setuju dengan gesaan supaya timbalan Presiden parti itu, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, meletak jawatannya. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan sebaliknya mahu pimpinan dan ahli parti menggunakan saluran yang betul dan menyerahkan tugas siasatan kepada polis. Beliau mengulas kenyataan setiausaha politiknya Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak seperti dipetik sebuah portal berita yang menggesa Azmin meletak jawatan jika terbukti bersalah berhubung kes video mirip seorang menteri. Farhash yang juga pengerusi PKR Perak menafikan dia individu di sebalik penyebaran video itu. Dia turut menafikan tuduhan penulis blog Raja Petra Kamaruddin yang memfitnah kononnya dia bertemu Haziq di KLIA sebelum ini. Dua beranak warga Indonesia ditemui rentung selepas rumah sewa yang didiami musnah dalam kebakaran di Kampung Sungai Udang, Klang, Selangor pagi tadi. Mangsa dikenali sebagai Sulastri 48 dan anaknya Wahyu Muhammad Ashraf 18 tahun ditemui rentung dalam keadaan terduduk dipercayai dalam usaha menyelamatkan diri daripada kebakaran. Dalam kejadian 6.30 pagi, kedua-dua mangsa cuba keluar dari rumah namun gagal kerana ia berkunci dan dihalang beberapa motosikal di dalamnya. Kebakaran dipercayai bermula di ruang tamu rumah berkenaan. Mangsa kemudian pergi ke tandas untuk menyelamatkan diri tetapi menemui ajal akibat sesak nafas terhidu asap dan rentung kira-kira 30%. Kebakaran turut memusnahkan 3 lagi rumah berdekatan namun tidak membabitkan mangsa. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Selangor, Nur Azam Khamis berkata pihaknya bergegas ke lokasi selepas menerima panggilan kecemasan jam 6.45 pagi. Sepasukan pegawai dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kota Raja, Seri Andalas dan Pelabuhan Klang bersama 3 jentera dikerah ke lokasi kejadian. Setibanya di lokasi, api didapati marak memusnahkan satu daripada 4 rumah yang didapati berkunci. Mayat 2 beranak itu dihantar ke Hospital Tengku Ampuan Rahimah Klang untuk bedah siasat.
3 orang dirempuh sebuah kereta di sebuah restoran di Mahkota Ceras Ibu Negara malam tadi. Ketika kejadian, ketiga-tiga mangsa yang juga pelanggan di restoran terbabit tidak sempat mengelak dan mengalami kecederaan. Menurut Ketua Polis Daerah Kajang, ACP Ahmad Zafir Muhammad Yusof, kejadian berlaku kira-kira jam 10.13 malam apabila pemandu yang juga seorang lelaki warga emas berusia 73 tahun hilang kawalan lalu melanggar kedai makan di hadapannya di Jalan Temenggung 19 Palang 9, Mahkota Ceras. Ketika disoal siasat, pemandu terbabit memberi alasan menyangka kenderaan masih belum dihidupkan. Dia kemudian menukar gear kepada D lalu menekan minyak sehingga menyebabkan kenderaan itu bergerak terus ke hadapan. 3 mangsa yang cedera dihantar ke Hospital Kajang untuk rawatan. 3 pinjaman bernilai jutaan ringgit diberi kerajaan sebagai penjamin untuk membantu SRC International Sendirian Berhad membayar hutangnya kepada kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP. Ia dimaklumkan saksi pendakwaan ke-41 Afidah Azwar Abdul Aziz yang juga pegawai Kementerian Kewangan dalam perbicaraan kes bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berhubung dana SRC International berjumlah 42 juta ringgit yang memasuki hari ke-27 hari ini. Afidah membaca keterangan saksi ketika pemeriksaan utama oleh Timbalan Pendakwa Raya Suhaimi Ibrahim. Menurutnya, kerajaan telah menyediakan pinjaman 92 juta ringgit pada 2015 dan 250 juta ringgit pada 2016 kepada SRC International. Malah Kementerian Kewangan bersedia memberi geran pinjaman 300 juta ringgit kepada syarikat itu bagi membantu membayar balik pinjaman kepada KWAP. Menurut Afidah, dia tidak pasti jika SRC berjaya membayar pinjaman kepada KWAP. Bagaimanapun, dia mendakwa Kementerian Kewangan telah dimaklumkan oleh SRC pada 2015 bahawa syarikat itu gagal membayar balik 4 bilion ringgit pinjaman kerana akaun bank di Switzerland telah dibekukan. SRC International menerima 4 bilion ringgit pinjaman daripada KWAP dengan 2 bilion ringgit pada Ogos 2011 dan 2 bilion lagi pada Mac 2012. Kerajaan merupakan penjamin terhadap kedua-dua pinjaman berkenaan. Seorang suspek kes rogol di Betong Sarawak ditahan polis selepas menikam belakang badan mangsa menggunakan pisau lipat. Kejadian berlaku selepas suspek berusia 39 tahun cuba mendesak keluarga mangsa menarik balik laporan polis terhadapnya berkaitan kes berkenaan. Ketua Polis Daerah Padawan Superintendent Aidil Bolhasan ketika dihubungi berkata kes berlaku jam 6.10 pagi semalam di Taman Desa Wira, Kuching. Sebelum kejadian, suspek dipercayai menahan kenderaan dinaiki mangsa bersama ibunya di Jalan Batu Kawa ketika dalam perjalanan ke sekolah. Dia kemudian mengarahkan mereka untuk ke rumahnya di Taman Desa Wira bagi mendesak keluarga itu menarik balik laporan polis kes rogol terhadapnya di Betong namun tidak dipersetujui ibu mangsa. Tindakan ibu mangsa menyebabkan lelaki itu berang dan mengejar mangsa sebelum berlaku pergelutan dan remaja itu cedera ditikam. Suspek ditangkap penduduk setempat. Suspek yang juga bapa saudara mangsa ditahan reman 4 hari bermula hari ini hingga 23 Jun depan. Pelakon dan pengarah Datuk Farid Kamil Zahari dibenar menangguhkan hukuman penjara 9 bulan yang dihadapinya atas kesalahan dadah. Keputusan itu dibuat Hakim Mahkamah Tinggi Shah Alam Datuk Abdul Karim Abdul Rahman. Sebelum ini, Farid 38 tahun sudah menjalani hukuman penjara selama 35 hari sejak 15 Mei lalu. Dalam keputusannya, Hakim Abdul Karim turut memerintahkan Farid membayar jaminan RM10,000 dengan seorang penjamin serta pasport diserahkan kepada mahkamah hingga kes selesai. Beliau turut diarah melaporkan diri di Balai Polis berhampiran kediamannya sebulan sekali. Dalam prosiding itu, adiknya Fazil hadir sebagai penjaminnya. 15 Mei lalu, Farid dijatuhi hukuman penjara 9 bulan oleh Mahkamah Magistrate Petaling Jaya atas kesalahan mengguna dadah jenis ganja tetrahydrocannabinol THC tahun lalu. Polis Sabah masih menyiasat motif penculikan 10 nelayan di perairan Lahad Datu awal pagi semalam. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Omar Mamah berkata, setakat ini pihaknya belum menerima laporan berkaitan tuntutan wang tebusan dari kumpulan penjenayah terbabit. Jelasnya, tiada sebarang panggilan diterima oleh mana-mana pihak berkaitan nasib kumpulan mangsa culik itu.
Dato' Omar ketika dihubungi turut mengesahkan 10 mangsa culik berkenaan ialah nelayan bajau laut yang sudah lama berada di negeri itu. Golongan itu tidak mempunyai dokumen pengenalan diri, sebaliknya hanya dokumen khas lepa-lepa yang dikeluarkan ketua kampung bagi mengesahkan mereka dari perkampungan tertentu. Namun pihaknya masih menyiasat kesahihan maklumat berhubung surat lepa-lepa memandangkan ia dikeluarkan pada tahun 70-an. Nelayan terbabit dipercayai melanggar Undang-Undang Perintah Berkurung iaitu melakukan pelayaran tanpa kebenaran pihak berkuasa. Dalam insiden jam 2 pagi semalam, semua mangsa yang menaiki 2 bot nelayan itu dalam perjalanan ke Sempurna di perairan Felda Sahabat 2. Mereka didatangi kumpulan bersenjata menggunakan bot laju sebelum 10 daripada mereka dilarikan ke Pulau Sitangkai di selatan Filipina. Mangsa yang diculik adalah lelaki berusia antara 17 hingga 60 tahun. 6 lagi nelayan terselamat dalam kejadian itu. Universiti Malaya UM kekal sebagai universiti nombor 1 negara apabila berjaya melonjak kedudukan ke tangga ke-70 menerusi penarafan Quacquarelli Symonds QS World University Rankings 2020. UM mendapat skor keseluruhan 67.1%, meningkat 7.2% berbanding tahun lalu. Naib Chancelornya, Datuk Dr. Abdul Rahim Hashim berkata, lonjakan 17 anak tangga itu menunjukkan pengiktirafan UM sebagai universiti bertaraf dunia dalam pengajaran dan pembelajaran, penyelidikan, inovasi serta pengantarbangsaan. Pencapaian itu juga, kata beliau, selari dengan misi universiti untuk diiktiraf sebagai institusi rujukan antarabangsa dalam pengajaran dan pembelajaran tinggi, penyelidikan, penerbitan dan inovasi. Sejak 2014, UM mencatat peningkatan pencapaian konsisten dari kedudukan ke-97 dengan melakukan pelan strategik universiti. UM juga berjaya mengekalkan trajektorinya dalam keadaan cabaran fiskal dan memperkukuhkan sokongan kewangan daripada kerajaan bagi mencapai kecemerlangan. QS World University Rankings 2020 diukur menggunakan 6 metrik untuk menentukan sistem penarafannya. 40% untuk reputasi akademik, 10% reputasi majikan selain nisbah pelajar kepada fakulti, rujukan untuk setiap fakulti serta nisbah fakulti dan pelajar antarabangsa. Sementara itu, Universiti Putra Malaysia UPM menjadi universiti kedua terbaik negara apabila berada di ranking ke-159. Ini diikuti Universiti Kebangsaan Malaysia UKM di kedudukan 160. Universiti Sains Malaysia USM 165 dan Universiti Teknologi Malaysia UTM 217. Universiti Utara Malaysia UUM pula di kelompok 591 hingga 600. Sementara Universiti Islam Antarabangsa dan Universiti Teknologi MARA UITM di kedudukan 611 hingga 700. Universiti UCSI menjadi universiti swasta terbaik di negara ini selepas melonjak 39 anak tangga ke ranking 442 di kalangan universiti lain di dunia. Manakala Universiti Teknologi Petronas dan Taylor's University kedua dan ketiga terbaik. Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA kini memberi tumpuan lebih kepada industri peralatan perubatan yang dikenal pasti antara industri yang berpotensi tinggi di bawah rancangan Malaysia ke-11. Pengerusinya Dato' Abdul Majid Ahmad Han berkata, industri itu berkait rapat dengan subsektor pembuatan lain dan insentif turut diperuntukkan. Bagi suku pertama tahun ini, MIDA telah meluluskan 6 lagi projek peralatan perubatan bernilai RM309.3 juta. Turut dilaksanakan tahun lalu 382 projek peralatan perubatan dengan nilai pelaburan RM18.4 bilion yang mewujudkan lebih 71,000 peluang pekerjaan. Untuk rekod, industri peralatan perubatan negara merangkumi 200 firma syarikat bersaiz kecil dan sederhana selain multinasional dengan lebih 90% peralatan perubatan buatan Malaysia dieksport ke luar negara. Perunding Kejuruteraan dan Pengurusan Projek HSS Engineers Berhad jangka lebih banyak projek akan dilaksana tahun ini. Naib Pengerusi Eksekutifnya Tan Sri Kuna Sitampalam berkata, ketika ini pihaknya mempunyai nilai kontrak lebih RM300 juta dalam sektor rel, jalan raya dan air. There are opportunities. There are a lot of opportunities in the infrastructure place, but we are being very cautious in the way we are going.
we are looking at opportunities there. We are bidding for work there, both Indonesia and Philippines. Hopefully, before the close of this year, you will hear some good news. Jelasnya, sektor pembinaan kini dilihat mempunyai asas lebih kukuh dengan penerusan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dan tender projek air yang turut dibuka. HSS Engineers juga akan memberi tumpuan pada kontrak jangka panjang dalam sektor tenaga kuasa melibatkan sumber tenaga boleh diperbaharui seperti solar, biogas dan biomas. Tahun kewangan lalu, kumpulan itu melaporkan kerugian bersih RM102.6 juta berbanding keuntungan bersih RM15.03 juta pada 2017. Kisah penyiksaan penderaan yang dihadapi warga Afghanistan diluahkan seorang wanita dalam nukilannya. Niatnya hanya satu, mahukan keamanan di dunia menjadi kenyataan. Karyanya turut menceritakan kisah warga Bangladesh yang meninggalkan negara mereka dan hidup menumpang di negara lain. Penulis buku Life Under Taliban, Masuma Tawakoli, 25 tahun, berasal dari Afghanistan dan kini menetap di Malaysia. Katanya dia dan rakan-rakan terpaksa melarikan diri atas dasar keselamatan. Penderaan, penyiksaan serta pengeboman di bawah pengaruh Taliban sudah melampau sehingga meragut nyawa insan tidak berdosa. Lebih perit, pengeboman turut berlaku pada bulan Ramadan. دوری از صلح و دوری از خشونت و جنگ دوری از جنگ و خشونت و اینکه ما همه خواهان صلح هستیم. صلح واقعی، نه این صلحی که الان دارن مثلا طالبان صلح میکنن به نام صلح، اما همین الان در حال حاضر در ماه رمضان چند تا انفجار و چند تا کشتار انجام دادن و همش هم از آدرس طالبان بوده. Hasil karyanya menggambarkan kekejaman Taliban yang tidak pernah henti menyiksa wanita, harapan masyarakat muda Afghanistan yang kian pudar, juga perkahwinan bawah umur yang semakin meningkat. Penulisan buku itu dianggap sebagai proses penyembuhan baginya untuk menyebarkan pemahaman mengapa warga Afghanistan terpaksa menjadikan diri mereka pelarian. Beliau ditemui pada program Refugee Fest di Ibu Negara baru-baru ini. Program itu dipenuhi dengan persembahan tradisi masyarakat Afghanistan. Laporan antarabangsa. Pasukan penyiasat antarabangsa hari ini dijangka mengumumkan pertuduhan ke atas beberapa suspek yang terbabit dalam insiden menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 di timur Ukraine 5 tahun lalu. Ketua Siasatan berkata mereka akan memaklumkan perkara itu kepada keluarga mangsa sebelum mengadakan sidang media. Keputusan dicapai hampir setahun selepas penyiasat mendedahkan penemuan bahawa peluru berpandu BUK yang digunakan bagi menembak pesawat terbabit berasal dari brigade tentera Rusia berpangkalan di barat daya Kursk. Timbalan Menteri Luar Ukraine Olena Zerkal berkata 4 individu akan dinamakan sebagai suspek termasuk seorang pegawai kanan tentera Rusia. Tambahnya, pemindahan senjata seperti sistem peluru berpandu anti pesawat adalah mustahil tanpa kebenaran pemerintah tentera tertinggi Rusia. Kesemua 298 penumpang dan kru pesawat maut dalam kejadian pada 17 Julai 2014 itu. Pihak berkuasa Amerika Syarikat merampas lebih 15,000 kilogram dadah jenis kokain dalam rampasan terbesar pernah dicatatkan negara itu. Nilai rampasan dianggarkan sekitar $1 bilion. Pejabat Pendahulu Raya Amerika Syarikat memaklumkan perkara itu menerusi Twitter. Katanya dadah itu ditemui dalam 7 kontena berasingan di atas sebuah kapal kargo sedang dalam perjalanan ke Eropah selepas singgah di Chile, Panama dan Bahamas. 2 kru kapal ditahan untuk dakwaan. 5 calon yang kekal dalam perebutan jawatan Perdana Menteri United Kingdom sepakat menolak pilihan raya umum diadakan selagi isu Brexit belum dapat diselesaikan. Begitupun debat secara langsung yang diadakan semalam mendedahkan perbezaan pendapat berhubung pendekatan mereka terhadap isu itu. Dalam debat yang disiarkan saluran BBC One, Boris Johnson berkata UK mampu mencapai sasaran meninggalkan Kesatuan Eropah EU menjelang 31 Oktober. Namun sekurang-kurangnya 2 calon lain iaitu Michael Gove dan Jeremy Hunt berkata masa tambahan mungkin diperlukan.
5 calon yang kekal bakal berdepan pusingan penyingkiran seterusnya sehingga hanya berbaki 2 calon. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump melancarkan kempen pilihan rayanya bagi 2020 di Florida. Trump berkata dunia iri hati dengan kejayaan ekonomi Amerika Syarikat dan mengeluarkan amaran bahawa pembangkang iaitu Parti Demokrat mahu memusnahkan negara itu. We will indeed keep America great. We will keep it so great. Better than ever before. We're going to keep it better than ever before. And that is why tonight I stand before you to officially launch my campaign for a second term as President of the United States. Sekalipun hasil tinjauan pendapat mengenai peluang Trump untuk merebut jawatan tertinggi negara itu menunjukkan beliau bakal menghadapi laluan yang sukar. Namun kedudukan Trump dipercayai kukuh berikutan peningkatan keluaran dalam negara kasar, kadar pengangguran yang rendah dan kesetiaan penyokong sayap kanannya. Pada November 2016, Trump mengalahkan calon Parti Demokrat Hillary Clinton untuk menguasai White House. Sukan. Pahang lega kembali mencatat kemenangan apabila membenam PKNP FC 2-0 dalam saingan Liga Super di Stadium Darul Makmur semalam. Skuad kendalian Dollah Saleh itu bangkit mengutip 3 mata selepas terikat tanpa sebarang jaringan menentang Kedah sebelum ini, sekaligus menjarakkan jurang mata dengan Kedah yang berada di tangga ketiga Liga. Skuad Tok Gajah terpaksa menunggu hingga minit ke-20 untuk merobek gawang lawan menerusi jaringan pemain import dari Namibia Lazarus KMB. Pada minit ke-28, penyerang import PKNP, John Carlo Rodriguez, hampir menjaringkan gol penyamaan tetapi berjaya diselamatkan penjaga gol tuan rumah Helmi Aliza Elias. Selang 2 minit, Dixon Wakemi menjaringkan gol kedua untuk memastikan skuad Tok Gajah selesa mendahului. Bersambung babak kedua, skuad bimbingan Abu Bakar Fazim berusaha untuk bertahan bagaimanapun tetap gagal membolosi pertahanan tuan rumah. Pahang kekal di tangga kedua Liga Super dengan 30 mata di belakang pendahulu Johor Darul Takzim yang semakin jauh meninggalkan pesaing lain dengan 40 mata. Sementara itu di Stadium Shah Alam, Kedah berjaya merampas kedudukan ketiga Liga Super daripada Selangor selepas menewaskan PKNS FC 3-2. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Aidil Syarin Sahak mengumpul 26 mata selepas 17 perlawanan, 1 mata di depan Selangor yang menghuni tangga keempat. Pada aksi semalam, Kedah hanya memerlukan 10 minit untuk berada di depan hasil jaringan Kapten Badrul Bahtiar. PKNS terpaksa menunggu sehingga babak kedua untuk menyamakan kedudukan menerusi Pas Sherman yang menyudahkan sepakan penalti pada minit ke-52. Sherman terus mempamerkan aksi cemerlang meledak gol kedua PKNS pada minit ke-65. Kedudukan itu hanya bertahan 4 minit selepas Kedah berjaya menyamakan kedudukan hasil rempatan jarak jauh Fayyad Zulkifli. Rizal Ghazali menyelamatkan Kedah dengan gol ketiga pada masa tambahan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.